Okay, so kita akan mula kelas hari ini dan so untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru ialah pengatur coraan linear, tajuk terakhir dalam tingkatan 5. So itu ialah soalan elektif lah, maksudnya dia akan keluar dalam kertas 2 section C. So kalau kamu masih ingat untuk kertas 2 section C, kita semuanya ada kita ada 4 tajuk. Tingkatan 4 kita ada penyelesaian segitiga. Lepas tu kita ada nombor indeks. Nombor indeks. Lepas itu bila tingkatan 5 kita ada gerakan yang cikgu ajar sebelum cuti tu. Gerakan pada garis lurus, hak laju, pecutang itu. Gerakan pada garis lurus. Tajuk hari inilah iaitu pengatur coraan linear. So dalam exam SPM nanti soalan ini dia keluar dalam kertas 2 section C. Ada 4 soalan, kamu pilih 2. So terpulanglah kepada kamu mana-mana 2 kamu nak jawab lah. Sebab cikgu sudah ajar keempat-empat. So kamu pilihlah mana-mana 2 yang kamu sukalah. Kalau kamu kata cikgu saya nak abaikan satu tajuk tak nak belajar, sebenarnya boleh. Tapi cikgu galakkan jangan hanya belajar 2. Kalau boleh sekurang-kurangnya belajar 3. Maka kalau exam soalan yang katakan cikgu saya skor nombor indeks dan segitiga. Tiba-tiba tahun ini, tahun ini tak ada, tahun depan. Soalan segitiga itu tiba-tiba sangat susah. Saya langsung tak faham. Maka mungkin awak ada pilihan yang ketiga lah sebab awak belajar, kalau awak belajar 3 tajuk. So awak boleh mungkin, katakan awak pilih belajar 3 ini. So sekarang awak boleh pilih, kalau satu soalan susah, you ada pilihan untuk 2 lagi. Kalau you pilih 2 saja, maksudnya kalau susah-susah lah, kamu tak ada pilihan lain. So untuk tajuk ini sebenarnya tak susah. Tapi dia sama macam gerakan pada garis lurus, dia juga ada kata kunci. Yang cikgu senaraikan di sini, 10 kata kunci kamu kena belajar. So 10 kata kunci ini, 2 yang pertama ini ialah kata kunci yang paling senang. Awak belajar waktu sekolah rendah. Kurang daripada, lebih daripada. Apakah simbol dia kalau kurang daripada? Lebih kecil. Lebih kecil. So kurang daripada, lebih kecil, lebih daripada, lebih besar. lebih besar. Ini yang paling senang punya lah awak belajar waktu sekolah rendah. Yang lepas itu ada lagi 8 kamu kena hafal. Dia gunakan istilah macam standard sikit, pusing-pusing sikit. Macam orang dewasa cakap lah. Dia pakai ayat pusing-pusing sikit, perkataan lebih cantik sikit. So kita tengok tidak kurang daripada. So apa simbolnya? Kalau kamu kata, kita buat sikit ayat dia. Kalau cikgu kata umur cikgu tidak kurang daripada 40. So kalau umur saya 40 boleh tak? Sorry, apa dia? Lebih besar atau sama dengan. Kalau boleh kamu tak tengok nota, kalau kamu boleh hafal. Lebih besar atau sama dengan. Tidak kurang daripada 40, maksudnya cikgu kena ambil lebih. Itu sebabnya lebih besar. Lepas tu satu lagi kamu kena fikirlah, 40 boleh tak? 40 tidak kurang daripada 40. So boleh juga ada sama dengan. So kalau tidak lebih daripada, kira terbalik daripada ini. Lebih kecil atau sama dengan. Tapi sekali lagi, bila tidak lebih daripada, dia pun boleh ngangat 40 pun boleh. Lepas tu maksimum. Lebih kecil atau sama dengan. Katakan awak, betul lah lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama dengan.
Okay, cuba kamu boleh fikirlah. Okay, markah maksimum exam kita. Markah maksimum untuk exam kali ini ialah markah maksimum kamu dapat ialah 60. Maksudnya semua orang dapat markah lebih daripada 60 ke kurang daripada 60. Maksimum dapat 60. Semua kurang daripada 60, paling banyak 60. So, bila cikgu keluar kata kunci macam ni, kalau kamu susah nak faham, kamu cuba buat satu ayat biasa punya. Supaya lepas tu awak fikirlah, nombor itu boleh lebih ke tak boleh, boleh lebih ke kena kurang. Contoh ni maksimum 60, kena kurang. So, simbol lebih kecil. Hanya satu lagi kamu kena fikir ialah ada sama dengan ataupun tidak. So, minimum terbalik. Terbalik daripada maksimum, hilang orang. Lebih besar atau sama dengan. Atau Boleh, sama dengan. Okay. Lepas tu sekurang-kurangnya. Teacher. Apa dia? Ada orang tak boleh masuk, dia suruh add. Oh, saya lupa terdengar bunyi pula. Sorry, kejap. Okay. Selalu bila ada orang nak masuk ada bunyi, tak dengar pula. Ada lagi? Betul kan Naswa yang kata tak boleh masuk? Dia je teacher. Dia je. Okay. Tak dengar bunyi. Ingat tak ada orang lah. Okay. So lepas tu sekurang-kurangnya. Kamu mesti dapat markah sekurang-kurangnya 60. Kalau dapat lebih kan tak dapat kurang. Lebih atau sama dengan. So kita akan buat lebih. Jangan pun okey. Hanya perkataan ini, selebih-lebihnya saya rasa dalam bahasa kita tak ada. Ada ke? Saya tak pernah nampak kalau hidup dalam bahasa BM kita yang dalam kehidupan harian kita. Kita biasanya cakap sekurang-kurangnya. Tapi awak tak kisahlah walaupun perkataan selebih-lebih ini jarang kita dengar, tapi maksudnya lawan daripada sekurang-kurangnya lah. So kalau sekurang-kurangnya macam ini, selebih-lebihnya macam inilah. Lihat. Okey, melebihi. Ini biasa aja. Melebihi. Lebih besar. Lebih besar. Okey. Tapi perkataan melebihi ini dia ada dua kemungkinan. Kadang-kadang dalam ayat itu sendiri hanya ada satu melebihi. Tapi kadang-kadang ayat itu ada dua kali melebihi. Dua kali melebihi. Ada dua kata kunci. Maksud saya macam ini. Okay. Contohnya cikgu kata, umur saya melebihi 16 tahun. Ini maksud saya yang ke-9 inilah. Yang 10 ini dia macam ini. Umur saya melebihi umur Ali. Sekurang-kurangnya 16 tahun. Okay. So kalau yang 9 itu kamu memang nampak satu kata kunci saja iaitu melebihi. Tapi di 10 ini kamu akan nampak perkataan melebihi, tapi pada masa yang sama kamu nampak kata kunci yang lain. Contohnya sekurang-kurangnya. So dalam satu ayat itu dia wujud dua kata kunci di mana salah satu ialah melebihi lah. Okay. So bila keadaan macam ini, waktu itu melebihi bukan lagi lah kita pakai lepek besar. Kita pakai tolak. Lepas tu sekurang-kurangnya macam biasa juga. Sebelum ini sekurang-kurangnya ialah lepek besar atau sama dengan, maka dia juga lepek besar atau sama dengan. Boleh? Contohnya contohnya wang saku saya melebihi RM10. So waktu ini melebihi berfungsi sebagai lebih besar ke tolak? Lebih besar. Lebih besar. Kalau ini dia lebih besar sebab hanya ada satu kata kunci saja, melebihi. Tapi kalau saya kata
Once aku, aku pula tak apalah ya. Once aku saya melebihi Wan Saku Ali selebih-lebihnya, banyak lebih pula, selebih-lebihnya AM10. Kalau ini? Tolak. Kalau ini, kali ini kita kata dia ialah tolak lah. Sebab ada melebihi, tapi pada masa yang sama ada selebih-lebihnya. Okay? So kita akan kata ini ialah tolak, ini ialah tolak. Kemudian kali ini belakang ini ialah selebih-lebihnya. So selebih-lebihnya kita kena gunakan simbol inilah. Boleh, sampai sini boleh faham? Boleh. Okay. Hanya masalah ini saja. Ambil masa untuk hafal 10 kata kunci ini. Sebab kebanyakan exam kalau dalam tajuk ini, ayat-ayat yang ditulis oleh dia, kalau dia bagi kita, dia biasanya akan bagi 3 untuk kamu tulis. Antara 3 ni, kalau tak ketiga-tiga pun sekurang-kurangnya 2 akan gunakan kata kunci macam ini. Okay. So bila ada kata kunci macam ini, kita tak payah pening lah. Kita cari kata kunci, nanti kita tahu kita akan gunakan simbol itu. Okay. So sekarang tinggal masalah macam mana kamu nak hafal benda ni 10 kamu kena hafal. So satu ialah macam jadual ini sajalah, kamu hafal lah pula one by one. Okay. Sorry, cuba nak padang semua yang tak ada kaitan So satu cara ialah memang kamu hafal So satu ialah kamu hafal lah satu-satu macam inilah, terpulang kepada kamu lah kalau kamu mampu. Okay. Kalau kamu tak mampu nak hafal macam ini, di sini satu lagi cadangan ialah kamu boleh buat bentuk jadual, lepas tu kamu move balik maklumat cikgu. Okay. Di antara banyak-banyak ini, yang mana satu ialah lebih kecilnya? Kurang daripada. Apa dia? Kurang daripada. So, kurang daripada. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Okey, satu sudah settle. Okey, lepas tu pergi kepada lebih besar daripada. Lebih daripada. Okey, lebih daripada. Ada lagi? Sekejap, saya rasa ada orang masuk. Kejap, rasa ada orang masuk. Sorry, mana pergi? Okay. So apa lagi? Selain daripada lebih daripada? Melebihi. Melebihi. Okay. Tapi ingat ini untuk melebihi, dia tak ada kata kunci lain lagi So okay, lebih kecil atau sama dengan? Mana lagi? Tidak lebih daripada. Okay, tidak lebih daripada. Okay. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Maksimum. Maksimum. Okay, cuba tak salah ejaan tak apalah ya. Okay. Okay, so tidak lebih daripada sudah, selebih-lebih sudah, maksimum sudah. Okay, ini? Minimum sekurang-kurangnya. Okay. Minimum, okay. Minimum. Lepas tu? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Melebihi? Melebihi Tidak sudah. Kurang daripada. Tidak kurang daripada. Oh, tak. Okay. Ya.
Kita sudah buat tidak kurang daripada sekurang-kurangnya minimum. Hanya yang 10 ini tak masuk dalam jadual inilah. Okay? 10 ini maksudnya kalau nak nampak dua kata kunci dalam satu ayat dan ayat itu salah satu ialah melebihi, waktu itu melebihi berfungsi sebagai tolak. Okay? So terpulanglah, kamu boleh buat dalam bentuk jadual baru kamu hafal pun boleh. Okay? Janji kamu hafal aja. Okey, itu cadangan kedua saya dan cikgu pernah nampak dalam apa dia? Nampak dalam internet lah, tak ingat Telegram ke YouTube ke. Dia pernah ajar saya hafal macam ini. Dia suruh saya hafal macam ini. Ada apa? Terpadang sudah. Lepas pakai jadual bawah. Okey. Dia suruh hafal macam ini. Okey. Kalau kamu nampak perkataan kurang daripada, lebih daripada, melebihi. Cikgu lebih kata ini ayat biasa saja. Maka kamu hafal saja ini ialah istilah yang jujur. Kenapa cakap dia jujur? Nampak kurang, lepek kecil. Nampak lebih, lepek besar. Okey. Lepas tu dia grupkan pula kumpulan sebelah sini ialah yang tipu. Dia kata ini ialah kumpulan tipu. Kenapa tipu? Kalau kamu nampak dia punya perkataan lebih sepatutnya lebih besar kan? Tapi tipu. Jawapan dia ialah lebih kecil. Okey, maksimum. Biasanya kita akan rasa maksimum benda itu banyak. Kan? Banyak. Sepatutnya lebih besar tapi dia lebih kecil. So dia grupkan perkataan ini ialah perkataan tipu dan termasuk juga kumpulan ini. Kurang, sekurang-kurangnya, minimum. Kejap ada orang masuk. Okay. So kalau kamu tengok perkataan kurang biasanya sepatutnya lebih kecil. Minimum sepatutnya sikit. Kan? So kita akan rasa dia macam akan tipu kita. Okay, kalau suruh kamu fikir, oh cikgu kurang, lebih kecil. Tapi sebenarnya dia punya simbol ialah lebih besar atau sama dengan. So ini ialah kumpulan tipu. Ini kumpulan tipu. Ini baru kumpulan jujur. So ada orang suruh hafal macam ini. Terpulang kepada kamu sebab dalam exam yang pentingnya bila kamu nampak kata kunci ini, kamu boleh tulis keluar simbol yang sepatutnya. Okay. So sebenarnya hari ini cikgu tak banyak nak ajar. Ini saja sebab selagi awak tak hafal benda ini, cikgu tak boleh ajar apa pun. Okay. So cikgu nak balik rumah, kamu memang di rumah sekarang. Okey, cikgu nak kamu gunakan masa yang ada setengah jam di sini kan. Okey, kamu gunakan masa yang ada pergi hafal benda ini. Okey, hafal benda ini. Kalau kamu rasa kamu sudah berjaya hafal, okey, kamu berjaya hafal, kamu cuba jawab soalan 2 di bawah ini dan soalan 3 yang ada pada kertas kamu. Muka surat 1 dan 2. Boleh? Cikgu akan bagi 10 minit. 10 minit cukup lah. 15 minit lah untuk kamu isikan ini. Okay? So cikgu ada bagi contoh So kamu kalau tengok soalan 2, nanti kamu buat Okay, cikgu bagi lebih daripada. So kamu akan tulislah simbol lebih besar. Yang ini kamu nampak maksimum, apa simbol dia? Sekurang-kurangnya apa simbol dia? Kalau boleh, cikgu harap kamu bukan tengok nota di atas, tapi memang kamu sudah hafal. Benda-benda macam ini. Ini ada melebihi, ada sekurang-kurangnya. Macam nak isi 2 tempat. Kalau soalan 3, cikgu bagi lagi susah. Tak susah sangat manalah. Tapi sama juga. Lebih daripada, so apa simbol dia? Contohnya ini, lebih daripada, simbol dia lebih besar. Depan saling, belakang saling. Macam ini aja. Okay, so cikgu akan tutup mulut saya. Okay,
So selama lebih kurang 10 minit, kamu ambil masa sikit untuk hafal benda ini. Okay. Siapa yang sudah hafal, nanti kalau sempat kamu buatlah soalan 2 dan 3. Kalau tak sempat, selepas 10 minit kita buat bersama-sama. Lepas tu habis kelas, kamu cuba buat lagi. Okay. Boleh? Ada masalah sampai sini? Boleh ya? Boleh. Untuk hari ini, sebab hari ini pendek. Okay. So kejap, tapi cikgu tak keluar sebenarnya sebab cikgu tunggu masa kamu hafal. Okay. Tunggu cikgu stop record dulu